Dan sayang negara kita. Dalam kajian beberapa tahun lepas, yang dikaji oleh para pengaji, melihat berapa ramaikah umat Islam Malaysia yang solat. Hasilnya lah 10 hingga 15%. Maksudnya 80% tak solat. Kalau di sekolah, 15% ialah mereka gagal. Lulus kurangnya 15%, kurang-kurang. Itu paling bawah. Negara kita dalam konteks solat gagal. Negara yang gagal harus kita terima. Dan kita bertanggungjawab. Saya nak kisah satu kisah tu, Pak. Kita pergi ke tempat starlight kita. Pak Cik nak tengok apa, kata pelajar kita yang jaga situ. Kata Pak Cik nak tengok kat padang golf di Subang. Cuba tengok. Nanti saya okey, Pak. Okey, ini dunia. Saya fokus Malaysia. Tunggu siap ya. Okey, Malaysia. Mana tadi? Dekat padang golf. Fokus. Okey, padang golf. Waktu mari. Ada 3 kepala botak sedang bermain golf. Di atas nampak licin. Ada topi sama pakai topi. Ini kawan saya. Ini kawan saya. Nampak slide. Telefon kawan. Hello, kat mana? Kat masjid. Masjid ke padang golf? Cakap dia tahu kata tu. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu kat padang golf? Nak cerita. Tiba-tiba kepala botak nampak tak kepala kita ternampak. Boleh berfikir tuan-tuan malam ni. Mari kita berfikir. Jangan kena tipu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-salah ialah kemuncak segala ibadah. As-salah miraj mu'min ila rabbis samawat. Miraj. Salat ialah miraj mu'min terhadap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan itulah ibadat yang dikurniakan secara langsung oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ayuhal wahal ahbab, as-salah iman din. Wa ansam yakin wasyadul qurabat wa watat wa miraj mu'min ila rabbis samawat. Solat ialah tiang agama, tali keyakinan, penghulu segala ibadah, dan cahaya ketaatan, miraj, mu'min terhadap Allah, pencipta langit dan bumi. Wahya ar-rukun ar-wahid al-mutakarrar, dia adalah rukun yang berulang-ulang, yang kita lakukan berulang-ulang. Min arkan Islam, daripada rukun Islam. Alladhi la yasqat bihal, dan dia tidak pernah gugur. Sama ada kita senang susah, sakit sihat, tak pernah gugur. Ibadah yang tidak pernah gugur. Puasa boleh tangguh, solat tidak boleh. Wahya rukun arkan, dan dia adalah usul ibadah, dia adalah asas ibadah. Wasul qurbat wa mada' at-ta'at. Wahya arkan awal satu bunyan, dia adalah foundation kepada bangunan. Wa awwalu ma yuhasabu anhu mar'u yaumil qiyamah. Solat ialah ibadat pertama yang dihisab hari kiamat. Selesai solat, insya-Allah yang lain selesai. Gagal solat, yang lain semua gagal. Dan marilah kita ambil iktibar kejayaan sebuah keluarga, seorang individu, negara bergantung pada solat. Dan sayang negara kita. Dalam kajian beberapa tahun lepas, yang dikaji oleh para pengaji, melihat berapa ramaikah umat Islam Malaysia yang solat. Hasilnya lah 10 hingga 15%. Maksudnya 80% tak solat. Kalau di sekolah, 15% ialah mereka gagal. Lulus kurangnya 15%, kurang-kurang. Itu paling bawah. Negara kita dalam konteks solat gagal. Negara yang gagal harus kita terima. Dan kita bertanggungjawab. Dan kita lihat pemuda kita dan masyarakat umumnya dalam konteks solat. Perkara yang paling utama, Islam Miraj menyaksikan keagungan solat yang dibadahkan. Wahya awalu ma yuhasabu anhu al-mar'u yaumal qiyamah. Perkara yang pertama yang dihisab hari kiamat. Wa la yakunu mu'min illa biha, tidak berjaya. Kejayaan apabila berjayanya solat. Dan Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzi nahum fi salatihim khashi'un. Dan sungguhnya berjayalah orang mukmin yang mereka khusyuk dalam solat. Bukan saja solat, khusyuk, dan itulah kejayaan. Tetapi kejayaan kita ukur daripada konteks lain, indeks yang berbeza. Marilah kita renungi, kita pejam mata kita, saya dan tuan, kita lihat kembali solat kita yang lepas. Barangkali kita orang masjid, alhamdulillah. Tapi bayangkan masa kita mula mukallaf, kita mula balik, apakah kesempurnaan? Sebab selagi tak selesai solat, tak selesai ibadat lain. Tak selesai.
Ini sangat menakutkan. Marilah kita sama-sama koreksi balik, merenungi, dan ketahuilah, tak selesai solat, yang lain tak selesai. Solat ialah ibadah penghambaan yang paling agung. Meletakkan sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat yang paling hina. Tempat yang lebih mulia, dia letakkan tempat yang paling hina. Dan itulah sebahagian daripada rukun solat kita. Di dalam solat kita ada tasbih dan sebagainya. Dan bersujud ini bukan sahaja sifat solat kita, tetapi seluruh alam semesta bersujud. Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal was sajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqan adzab wa may yuhnillahu faman lahu min krim innallaha yuhibbu yasha. Al-Hajj. Apakah kamu tidak lihat bahawa bersujud pada Allah seluruh yang lagi di bumi? Matahari bersujud, bulan bersujud, bintang-bintang bersujud, gunung-gunung bersujud, pohon-pohon bersujud, wadawab, dan seluruh binatang melata bersujud. Wa katsirun minan nas, tetapi manusia diberikan pilihan. Ramai yang bersujud, tetapi wa katsirun haqqan 'alaihim azab, tapi ramai lagi yang tidak bersujud, yang berhak azab Allah ke atas mereka. Wa may yuhnillah, siapa yang Allah hina mereka, fama lahu min krim, tidak ada siapa yang dapat memuliakan dia. Innallaha yuhibbu yasha, Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Alam semesta sedang bersujud. Langit bersujud, matahari bersujud, bulan bersujud, bintang bersujud, cakrawala bersujud, gunung bersujud, pohon bersujud. Dan tuan-tuan, bukan saja bersujud, mereka bertasbih. A'udzu minasyaitonir rajim. Tusabbihu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa ma fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Surah Isra. Bertasbih pada Allah seluruh langit yang 7, seluruh yang ada di bumi, seluruh yang ada di antara langit dan bumi sedang bertasbih pada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, tidak ada satu pun di langit bumi kecuali mereka sedang bertasbih. Jangan lupa manusia. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sungguh Allah Maha Halim, Maha Penyantun, Maha Pengampun. Allah menciptakan semua langit, bumi, kecil, besar, semuanya bertasbih. Matahari bertasbih, itu sebab dia tepat. Pukul 7:20 pagi dia naik. Pukul 7:32 dia tenggelam. Setiap hari ketika dia tak miss even 1 second. Dia adalah Muslim dalam konteks patut tunduk kepada Allah. Yang diberi pilihan untuk patuh atau tidak ialah manusia dan jin. Yang lain semua patut, semua Muslim. Jangan kita kisah dengan pohon. Pohon bertasbih. Kajian di barat, mereka melihat 2 pohon dia berjiran. Diletakkan alat gelombang untuk melihat gelombang yang keluar dari pokok. Bila pokok ditebang, yang pohon sebelah menangis. Dia keluar gelombang seperti manusia menangis. Dan setiap masa ketiga, seorang profesor dia bawa balik bunga orkid ke bilik dia. Dan dia rakamkan gelombang dia keluar daripada pokok orkid. Dan dia besarkan gelombang ini. Keluar gelombang seperti kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pohon orkid bertasbih. Bukan pokok tasbih, pokok orkid, pohon lain semua bertasbih, rumput bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak ada satu pun dalam nahwu Arab, tuan-tuan, kada wa in min syai'in, tak ada satu pun, semua bertasbih. Langit bertasbih, langit bersujud, pohon bersujud, pohon bertasbih, langit bertasbih, gunung bertasbih. Ketika Nabi Daud AS, Allah berikan mukjizat Nabi Daud bertasbih bersama gunung. Burung-burung bertasbih. Suaranya mengikut ahli tafsir bergema yang dikagumi oleh seluruh makhluk Allah. Dan galaksi berputar, itu bertasbih. Mereka kekal dalam orbit mereka sebab mereka sedang bertasbih, mereka sedang bersujud.
Mereka bergerak daripada kanan ke kiri, anti-clockwise. Itulah sunnatullah, kanan ke kiri, seperti kita tahu. Dan seluruh alam semesta bergerak daripada kanan ke kiri, termasuklah proton, elektron dan proton bergerak sama seperti alam semesta bergerak. Mereka sedang bertasbih. Adanya teknologi ini sebab mereka sedang bertasbih. Dan elektron berputar daripada kanan ke kiri, anti-clockwise. Cakrawala bergerak daripada kanan ke kiri. Islam, Rasulullah berpesan supaya mulakan perjalanan dengan kiri, kanan ke kiri. Tapi kita diajar oleh British mula dengan tangan kiri. Bila berjalan dalam tentera, dari kiri cepat jalan, menyalahi sunnatullah. Dan bagaimanakah pegawai kita? Ada etiket makan. Makan, pegang pisau dengan tangan kanan, garpu tangan kiri, suap ke mulut dengan tangan kiri. Rasulullah kata syaitan. Itu cara syaitan, standar negara kita. Dan kita harapkan kejayaan. Dahlah solat 15%. Makan tangan kiri, jalan sebelah kiri. Sedangkan semua Islam dengan kanan. Masuk masjid dengan kanan. Mulakan perjalanan dengan kaki kanan. Ambil makanan dengan tangan kanan. Kita tukar, apabila British datang, kita tukar segala sistem daripada sunnatullah kepada anti sunnatullah, dan kita harapkan syurga. Tuan-tuan yang semati, daripada langit yang perkasa, daripada cakrawala yang perkasa, matahari bergerak dalam arah yang sama, termasuklah elektron dan galaksi kita percepatkan sama seperti Kaabah. Kalau kita perhatikan, kita tahu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak, daripada kanan ke kiri, anti-clockwise. Itu sunnatullah, sama seperti langit, sama seperti matahari, semua seperti atom. Tak sama dengan Malaysia. Malaysia semua daripada kiri kanan. Dalam semua pasukan seragam, mula dengan kaki kiri, makan dengan tangan kiri. Kata Rasulullah, makan tangan kiri itu cara syaitan. Yang kita amalkan standar SOP. Dan ini ialah galaksi dipercepatkan. Langit kita dipercepatkan. Dia berjalan exactly sama seperti Kaabah. Dia bergerak sama seperti perjalanan Kaabah, kanan ke kiri. Ini dipercepatkan. Subhanallah. A'udzu minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa dunya bimasabiha wa jalna rujuman asy-syayatin wa antanna lahum adzabas sa'ir. Shadaqallahu azim. Dan sesungguhnya kami sedia hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Rupa-rupanya yang bintang yang kita lihat, yang dilihat oleh angkasa, oleh kajian angkasa lepas, itu langit dunia. Bintang masih duduk dalam langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa dunya bimasabih. Kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Cakrawala itu langit dunia. Dan Rasulullah telah naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Tak dapat kita justifikan dengan saintifik sama sekali. Kita tak boleh justify Isra Miraj berdasarkan saintifik. Tidak boleh sama sekali. Dia adalah mukjizat. Dan bintang yang bertaburan. Ini ialah langit dunia. Dan satu dot ialah satu bintang. Bintang kita yang paling dekat ialah matahari. Matahari ialah bintang yang paling dekat. Malam ini kita cakap tentang alam kosmos. Dan bintang kita yang paling dekat matahari, kita nampak matahari besar, kita nampak bintang kecil, sebenarnya bintang lebih besar daripada matahari. Kenapa kita nampak dia kecil? Sebab dia jauh. Saya nampak tangan saya lebih besar, tuan-tuan, sebab jari saya lebih dekat dengan saya. Itulah bandingannya. Dan bintang ini sebahagian besarnya telah tidak ada. Yang kita lihat ini bekas bintang. Bintang telah mati lama. Yang kita lihat ini arwah bintang. Cahayanya baru sampai pada kita. Payah nak bawa. Inilah langit yang perkasa, yang manusia
dapat mengkaji sebahagian kecil. Ini langit dunia. Rasulullah telah dimi'rajkan ke langit yang ketujuh. Di mana langit kedua, ketiga, entah di mana. Tetapi langit dunia pun tak habis kita jak kaji. Hanya sebahagian kecil langit dunia. Dan akhirnya subhanallah. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil anhar la'ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna kama wa qadama ladhihim atafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa adzaban nar. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam terdapat tanda bagi mereka yang bersifat ulul albab, yaitu mereka yang berzikir ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring. Seraya mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi, dan akhirnya mereka berdoa dengan penuh syahadat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Dikau ciptakan ini secara sia-sia, dan jauhlah kami, Maha suci Dikau ya Allah, jauhlah kami daripada azab neraka. Inilah the ultimate dalam pendidikan. Setiap pendidikan mesti berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sekali lagi negara kita gagal. Sebab matlamat negara kita pendidikan ialah professionalism. Berjauh berbanding dengan apa yang Allah rakamkan dalam surah Al-Imran. Dalam kajian langit dan bumi, dalam astronomi, dalam kosmologi, dalam biologi, dalam semua ilmu, mesti berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tetapi saya, matlamat pendidikan kita tidak ke situ. Professionalism yang jauh menyimpang daripada apa yang Allah rakamkan dalam surah Al-Imran. Dan itulah, mari kita renung sedalam-dalamnya. Alam perkata yang perkasa ini, di manakah kita berada dalam sistem kosmos yang besar? Kita berada dalam koleksi matahari. Matahari hanyalah just one dot. Di mana kita hilang dalam kosmos. You are here. Alam semesta sedang bertasbih. Alam semesta sedang bersujud. Manusia kerdil di atas muka bumi diberi pilihan untuk bersujud atau tidak. Sedangkan seluruh alam semesta ialah makhluk yang patut tunduk dan tidak ada bantahan. Mari kita lihat keluasan langit dunia sebahagian. Matahari ke bumi jaraknya 150 juta kilometer. Cahaya bergerak 300,000 kilometer per second. Masa cahaya untuk sampai daripada matahari ke bumi kita ambil masa 500 second. Lebih kurang 7 minit, 8 minit. Cahaya matahari nak sampai ke bumi ambil masa 7 minit, 8 minit. Tetapi cahaya untuk sampai daripada galaksi ke galaksi ambil masa 1 juta tahun. Tuan-tuan, untuk sampai daripada pinggir galaksi ke pinggir galaksi, dia ambil masa 1 juta tahun. Cahaya daripada matahari untuk sampai bumi hanya 8 minit. Maksudnya kalaulah hujung langit dunia ini bintang telah mati, 1 juta tahun baru kita nampak dia mati. Cahaya tak sampai pada kita. Jadi bintang yang kita tengok ini arwah semuanya. Apakah bintang tidak ada? Bintang banyak, tapi bintang yang ada tak sampai lagi cahaya pada kita. Subhanallah. Dan Allah mengisrakan, mi'rajkan bagi Rasulullah. Bukan langit dunia. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, serta muntaha. Batu makmur. Dan itu bukan lagi dapat kita justify dengan saintifik. Itulah mukjizat. Seolah-olah Allah gambarkan satu manusia. Manusia juga ingin mengkaji sebahagian langit dunia. Coba bayangkan tuan, betapa kecilnya kita dalam kesatuan kosmos yang sangat besar, dan berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tetapi sayang, apa yang kita ajar di sekolah tidak sampai. Dia mesti tidak sampai. Dan hari ini saintis mula mengkaji, mereka temui bukan universe tetapi multiverse.
Selama ini mereka sangka bahawa langit dunia ini hanyalah universe. Satu alam, tetapi mereka temui alam di dalam alam. Ingat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian pada Allah yang pencipta segala alam. Rabbil Alamin. Kalau satu alam, alam. Tapi kita baca Rabbil Alamin. Saintis baru nak temui apa yang kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru nak temui. Itu pun sama-sama. Allah mengisytiharkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Alamin ini multiverse. Bukan universe. Multiverse. Alam yang pelbagai. Dan kecilnya manusia. Di atas kosmos Allah yang besar perkasa. Kosmos, dunia, tunduk, patuh, sujud manusia diberi pilihan. Dan manusia yang zalim, mereka menentang ilahi. Walhamdulillah. Tuan-tuan mati, dalam Al-Quran banyak supaya kita mengembara, perhatikan kejadian Allah. Surah Al-Ankabut antaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardh fanzuru kabiral khalq thumma Allahu yashhadu nasatal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, orang Arab kagum ayatnya. Qul siru fil ardh. Orang Arab tak cakap macam ni. Orang Arab tak pernah terbayang ada ayat seperti ini. Qul siru fil ardh. Kalau mereka bercakap sama mereka, mereka kata Qul siru alal ardh. Berjalan di atas muka bumi. Tak pernah mereka bayang Qul siru fil ardh. Mereka guna zarah ala. Tapi Allah guna zarah fi. Berjalan bukan atas muka bumi, pada bumi. Boleh atas bumi, boleh bawah air, boleh di angkasa. Termasuk dalam Qul siru fil ardh. Mukjizat agung. Dan ahli tafsir cukup kagum dengan fi. Sedangkan orang Arab tak pernah bercakap dengan fi. Dia bercakap Qul siru ala ardh. Berjalan di atas muka bumi. Hari ini kapal terbang angkasa melayang di udara. Qul siru fil ardh. Dan Allah mengatakan fanzuru kaifa al-khalq, dan kaji, lihat bagaimana Allah mulakan ciptanya. Thumma Allah yunshitul nasyatal akhirah, dan yunsyil nasyatal akhirah, dan Allah akan membangkitkan kehidupan di akhirat nanti. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas sesuatu. Allah suruh kita mengkaji, mengembara pada muka bumi, bukan hanya atas muka bumi, pada muka bumi. Hari ini manusia mengembara di angkasa raya. Dalam surah Ar-Rahman, Allah memberikan indikasi barangkali manusia satu masa ketika Al-Quran diturunkan tidak terbayang untuk mengembara di angkasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya masal jin wal ins, in istatum an tanfudhu min aqtaris samar fanfudhu la tanfudhu illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Wahai kepala jin dan manusia, sekiranya anda mampu untuk tanfudhu, untuk tembus sempadan langit dan bumi, tembusilah. Pasti kamu tidak akan tembusi kecuali dengan kekuatan sultan, mukjizat antaranya, ataupun teknologi. Dan Allah gambarkan untuk ke langit mesti tembusi. Nafaza. Dan Allah mengatakan fanfuzu, tembus. Mereka buat roket tajam ke atas. Dan seolah-olah Allah gambarkan manusia akan mengkaji dunia. Hari ini kita lihat manusia telah menjajah sebahagian daripada langit dunia. Mereka cipta satelit. Mereka mencipta teknologi. Mereka menciptakan roket dan sebagainya. Dan kita menggunakan handphone ialah kerana ada satelit di atas langit kita. Tuan-tuan yang semati, ini ialah satelit. Jutaan satelit di atas langit kita. Siapa yang punya? Bukan kita punya. Ayat surah Al-Imran untuk kita mengkaji langit dan bumi, tapi yang mengkaji orang lain. Kita hanya ada user, termasuk saya. Ini satelit jutaan di atas langit yang dipunyai oleh negara maju. Negara yang membangun juga ada, tapi tidak banyak. Malaysia pun juga ada. Tuan-tuan, mereka boleh
rekod setiap yang bergerak atas muka bumi. Mereka boleh rekod seekor semut berjalan di celah rumput. Tiba-tiba tak nampak kapal terbang jatuh. Heran. Tak nampak sebesar-besar kapal terbang. Ini satellite, tuan-tuan. Itu sebab orang yang belajar tak pernah percaya kapal terbang kita tak jumpa. Boleh percaya, tuan. Mari kita berfikir malam ni. Boleh sebesar Boeing tu tak nampak. Sedangkan semut mereka nampak. Mereka nampak semut berjalan bawah rumput. Mereka lihat mata nyamuk lalat besar di badan angkasa. Apatah lagi kita. Saya nak kisah satu kisah tu, Pak. Kita pergi ke tempat satellite kita. Pakcik nak tengok apa, kata pelajar kita yang jaga situ. Kata pakcik nak tengok kat padang golf di Subang. Cuba tengok. Nanti saya locate, Pak. Okey, ini dunia. Saya fokus Malaysia. Tunggu sekejap ya. Okey, Malaysia. Mana tadi? Dekat padang golf. Fokus. Okey, padang golf. Waktu mari. Ada 3 kepala botak sedang bermain golf. Di atas nampak licin. Ada topi, seorang pakai topi. Ini kawan saya. Ini kawan saya. Nampak slide. Telefon kawan. Hello, kat mana? Kat masjid. Masjid ke kat padang golf? Cakap dia tahu kata. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu kat padang golf? Nak cerita. Tiba-tiba kepala botak nampak tak bukan kepala kita ternampak. Boleh berfikir tuan-tuan malam ni. Mari kita berfikir. Jangan kena tipu. Membezakan orang berilmu dengan tak ilmu ialah berfikir. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil ayatil albab. Mereka yang albab ini, mereka berzikir dan berfikir. Kita masih alhamdulillah banyak berzikir tapi lupa berfikir. Orang barat tak berzikir tapi berfikir. Mereka buat teknologi. Tapi package yang sempurna ialah berzikir dan berfikir. Itu yang kita nak ajar pada pelajar kita. Tapi pelajar kita juga termasuk dalam skema yang sama, dalam peradaan yang sama. Hanyalah berfikir tanpa berzikir. Tak lengkap Islam tanpa berzikir dan berfikir. Pincang. Tuan-tuan semati. Kita juga ada satellite, jangan main. Di Asia Tenggara, Indonesia mendahului yang lain. Indonesia ada 19 satellite. Ini data lama juga. Singapura ada 18, lebih banyak pada kita. Thailand ada 12, Malaysia ada 9. Saya tanya pelajar saya. Dia kata 6 tak berfungsi. 3 aja. Betul ke dia kata pada saya? Saya tak tahulah. Saya harap dia salah. Ini kita. Dan kita nak lawan Amerika yang ada satellite sebanyak ini. Dia tukar GPS, tuan dia jaga GPS. Dia tukar koordinat GPS, tuan jatuh dalam laut. Tak jumpa cari masjid ni kalau dia tukar koordinat. Dalam peperangan Amerika dengan Iraq, Amerika tukar koordinat. Kapal terbang Iraq jatuh dalam laut satu-satu. Dalam masa sejam kalah. Kalau kita nak lawan negara teknologi, jangan guna teknologi mereka. Gunakan teknologi yang sendiri. Macam Iran buat. Macam Korea Utara buat. Baru boleh lawan. Mari kita fikir tolong ni. Ini ialah bagaimanakah Allah suruh kita mengkaji. Tapi orang lain yang mendahului kita. Dan kita bagi pujian kepada Umzasat yang pada 15 hari bulan lepas dia lancar satu satellite walaupun menggunakan teknologi mereka juga. Kita hantar jauh bawah saja, tapi dijangka kita dapat imaging yang sangat sharp. Kita harapkan demikian. Sekurang-kurangnya kita bersyukur ada syarikat umat Islam yang turut terlibat, bukan saja negara. Mudah-mudahan inilah yang memberikan hiburan kepada kita malam Isra Mi'raj. Dan tuan-tuan, kita bagi salut pada pemuda ini. Saudara Kamutaman Ridwan, Datuk Ahmad Ridwan, yang melancarkan dengan menggunakan teknologi Elon Musk. Tak apalah Elon Musk lah, tapi yang kita punya atas. Alhamdulillah, dan kita harap kita dapat faedah yang banyak yang menggantikan slide kita yang rosak. Dan dilancarkan 14 Februari lepas, 14 Januari lepas, pada pukul 10.49 pagi Malaysia. Dan kita bergembira, bersyukur. Kita bersyukur, satunya adalah pelajaran
satelit kita, bukan kita punya tapi dipunya oleh syarikat ini. Dan kita juga mendengar berita bahawa gencatan senjata di Gaza telah berlaku. Dua-duanya memberikan kegembiraan kita menghadapi bulan Rajab yang penuh mulia ini. Dan inilah kita lihat perlombaan di antara India dengan Pakistan umpamanya. Negara jiran berlomba-lomba untuk menghantar satelit mereka. India hantar satelit, Pakistan hantar satelit, dan mereka masing-masing menunjukkan kekuatan langit. Siapa kuasa langit, dia kuasai dunia. Siapa tertinggal di langit, kita tertinggal dunia. Dunia sekarang ialah penerokan angkasa lepas. Siapa yang tertinggal, tertinggallah buat selama-lamanya. Dan dunia di bawah US membina station, International Space Station di langit. Ketika orang kita berbincang boleh naik ke langit atau tidak, orang buat rumah ke langit. Boleh. Kita bincang, kalau Isya silakan, teruskan. Kita bagi ruang untuk Azhar. Inilah teknologi yang dunia hasilkan, dipimpin oleh Amerika, dilancarkan daripada Rusia. International Space Station ISS. Mereka tak benarkan China terlibat dengan ISS. China buat lebih besar. China buat lebih besar, 1 kilometer panjang space dia, space station dia. Dan terkencing Amerika. Nak terkencing Amerika. Seluruh dunia berpadu dapat buat satu SS. China buat 1 kilometer panjang. Dan dari segi moral telah kalah. Siapa kuasa langit, dia kuasa dunia. Siapa kuasa sekarang? China bukan saja setakat IS yang besar, dia telah lancarkan apa yang mereka sebut sebagai aerospace near link, apa benda tuan-tuan boleh rujuk. Dan roket dia tak perlu bawa oksigen. Roket hasil oksigen. Terkencing, terberak Amerika dengan berita. Kita ingat Amerika hebat. China bukan buat roket, dia buat matahari. Dia buat bulan tiruan. Saudi tempoh 1 bulan nak tak di neon. China buat. Amerika belum berjaya buat bulan. Bulan akan cerah sepanjang malam. Tak gelap di neon nanti. Kota yang baru dibina oleh Saudi. Teknologi China. China buat matahari lebih panas pada matahari yang Allah buat. Terkencing mereka. Dan tuan-tuan, ini dia presiden baru. Kita mesti lawan. Nak lawan dunia, lawan langit. Habis China kuasai dah langit. Dia dengan pasukan barunya ada misi yang besar untuk menunjukkan Amerika lebih hebat. Ini ialah perlombangan angkasa. Bermula dengan Isra Mi'raj. Allah indikasi seolah-olah manusia akan mengkaji langit, dan umat Islam mendalui, sebab apabila peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam mengkaji tanah langit, disambung oleh Eropah. Ini ialah Menteri Kabinet yang tuan lihat, Menteri Kabinet yang bersedia untuk dunia. Nama adalah Mike Waltz. Tuan-tuan lihat Menteri Keselamatan dia. Kemudian Menteri Luar Marco Rubio yang telah isytiharkan akan hancurkan umat Islam. Kemudian Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang isytiharkan perang kabel Islam akan runtuhkan Masjid Al-Aqsa tahun ini. Dan kita masih tidur. Penasihatnya yang terkena Jared Kushner ini ialah semualah daripada Yahudi tulis. Tuan-tuan, tugas pertama kabinet ini ialah runtuhkan Masjid Al-Aqsa. Bina bangunan ini yang telah siap, yang mereka sebut sebagai Third Temple ataupun sebagai Solomon Temple, dan jatuhkan satu persatu negara Islam. Jatuhkan Iraq telah jatuh, jatuhkan Syria telah jatuh, jatuhkan Pakcik Erdogan masih hidup, jatuhkan Turki, jatuhkan Iran. Ini misi yang ditugaskan oleh panglima-panglima perang Amerika ini. Yang pentingnya ialah Masjid Al-Aqsa harus dihancur kata ini. Dia umumkan pada dunia.
Umumkan kepada negara Arab, negara sengih, bila dia kata kami nak runtuh Masjid Al-Aqsa. Dan tuan-tuan, itulah Islam. Syria akan dibahagi oleh Israel kepada 5 bahagian. Satu untuk Kurdish, satu untuk Druze, satu untuk Alawiyin, satu untuk Salafi, satu untuk Federal. Siapa yang menang? Di Malaysia dikatakan yang menang ialah umat Islam. Tetapi yang menguasai Syria ialah Israel. Yang nak bagi Syria pada 5 bahagian ini Israel. Tiba-tiba di Malaysia dikatakan orang Islam yang menang. Yang mana betul? Saya suka kata-kata.